Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulkifli bin Tukiman daripada Institut Latihan Islam Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian yang bertajuk Pembangunan Portal e-Dakwah berasaskan model ARCS. Portal e-Dakwah berasaskan model ARCS merujuk kepada hasil pembangunan laman web atau produk teknologi yang mengintegrasikan beberapa elemen multimedia seperti audio, teks, grafik, video bagi penyampaian dakwah dalam konteks negeri Johor dengan pendekatan model ARCS bagi mengekalkan motivasi dan minat pengguna terhadap portal yang dibangunkan. Akronim model ARCS dibangunkan oleh Keller yang merujuk kepada A. Attention yang bermaksud perhatian, R. Relevance, perkaitan, C. Confidence, keyakinan, dan S. Satisfaction, kepuasan. Sebagai pengenalan dan mukaddimah, dalam kajian yang akan dibentangkan, saya membawakan ayat Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang membawa arti serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Berkenan ayat 125 dari surah An-Nahl ini telah menjadi asas perbincangan berkait dengan cara, kaedah atau pendekatan terhadap mekanisme metodologi penyampaian dakwah. Ketiga-tiga metodologi dalam ayat tersebut iaitu hikmah, kebijaksanaan, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan al-mujadalah al-husnah, perbincangan dengan cara yang lebih baik, merupakan teras utama metodologi penyampaian dakwah yang sesuai untuk diimplementasikan pada sebarang tempat dan masa. Mukti Ali 1921 menyatakan bahawa berdakwah dengan hikmah merupakan usaha penyebaran dakwah yang dilaksanakan dengan menyelami semua persoalan dan keperluan secara mendalam segala yang berkaitan dengan proses dakwah. Proses dakwah itu merangkumi sasaran dakwah, langkah-langkah yang perlu diberi perhatian terhadap golongan yang menjadi objek dakwah, situasi, tempat, masa dan di mana. Hari ini laman web dilihat menjadi pilihan bagi penyebaran maklumat dakwah yang berkualiti, berkesan dan berautoriti. Laman web atau portal juga dilihat relevan lantaran sifatnya yang boleh dicapai secara pantas, global pada sebarang masa dan tempat. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa usaha-usaha dakwah sentiasa diperkembangkan dan dipertingkatkan melalui pelbagai cara dan kaedah yang sesuai dengan peredaran zaman dan masa. Penyataan masalah. Yang pertama, hasil sorotan kajian dilakukan menyatakan bahawa pemaparan maklumat dakwah melalui laman web menimbulkan masalah lantaran penyelarasan dan tahap mutu yang masih rendah. Kedua, wujud jurang nisbah kuantiti yang amat ketara di antara laman web dan blog agama selain Islam berbanding laman web dakwah Islamiah. Yang ketiga, masalah keupayaan dan kemampuan untuk membangunkan laman web atau portal bercirikan dakwah yang berkualiti dari aspek kandungan dan paparan. Dan yang keempat, tiada wujud pemaparan maklumat dakwah dalam jaringan atas talian secara bersepadu, iaitu one stop center dalam kalangan agensi agama negeri, khususnya di negeri Johor. Berdasarkan penyataan masalah yang telah dinyatakan, maka kajian ini telah menetapkan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, membangunkan sebuah portal e-dakwah berasaskan perhatian, attention, perkaitan, relevance, keyakinan, confidence, kepuasan, satisfaction ataupun model ARCS. Yang kedua, menganalisis tahap keperluan e-dakwah melalui elemen kebolehgunaan, kebolehbelajaran, kredibiliti maklumat dan maklumat dakwah. Dan yang ketiganya, menganalisis portal e-dakwah berasaskan model ARCS. Kerangka konsep kajian. Berdasarkan rajah yang dipaparkan, kajian pembangunan portal dakwah ini telah melalui 2 tahap. Pada tahap pertama, kajian ini melalui 5 fasa pembangunan, iaitu dimulai dengan fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan,
fasa implementasi dan fasa penilaian. Pada fasa pertama, fasa analisis, dilakukan analisis awal, kajian literatur, teori motivasi ARCS dan penggunaan ICT dalam penyampaian dakwah. Pada fasa reka bentuk, pembangunan portal dakwah ini mengambil kira keperluan pembangunan, keperluan bahan maklumat dakwah dan elemen multimedia yang akan digunakan. Pada fasa pembangunan melibatkan carta alir, papan cerita, modul-modul aplikasi, pengarangan dan pengaturcaraan dan penilaian formatif. Manakala pada fasa implementasi dan penilaian, pengujian fungsi portal dakwah dilakukan. Pada tahap kedua, kajian pembangunan portal dakwah ini melibatkan yang pertama, kajian keperluan pembangunan portal berdasarkan 4 konsep utama, iaitu kebolehgunaan, kebolehbelajaran, kredibiliti maklumat dan maklumat dakwah. Manakala bagi menentukan objektif yang ketiga, kajian penilaian portal e-dakwah berasaskan model ARCS telah dilakukan. Reka bentuk kajian ini berbentuk kuantitatif, di mana borang selidik telah digunakan dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Bagi menentukan objektif yang kedua, iaitu menganalisis tahap keperluan pembangunan portal dakwah, maka seramai 400 responden telah terlibat dalam soal selidik ini dalam kalangan belia Islam di negeri Johor. Bagi menentukan objektif yang ketiga, soal selidik telah diedarkan yang melibatkan 58 responden dan 6 orang penilaian pakar. Teknik persampalan yang digunakan dalam kajian ini ialah jadual penulisan sampel oleh Krejci dan Morgan, juga One Group Time Series. Kaedah pengumpulan data menggunakan SPSS Statistik 21. Dapatan kajian. Paparan tersebut menunjukkan laman web ataupun portal e-dakwah yang telah dibangunkan, di mana Hypertext Markup Language atau singkatannya HTML digunakan sebagai periksian utama semasa pembangunan. HTML bertindak sebagai tulang belakang bagi menyediakan isi kandungan sistem navigasi dan struktur reka bentuk yang diperlukan. Ia dipilih kerana menawarkan pelbagai format fail untuk digunakan dalam web yang dibangunkan. Selain itu, periksian ini juga boleh diintegrasikan. Analisis dapatan kajian. Objektif pertama, membangunkan portal e-dakwah berasaskan model ARCS. Hypertext Markup Language atau singkatannya HTML telah digunakan sebagai periksian utama semasa pembangunan portal dakwah. HTML bertindak sebagai tulang belakang bagi menyediakan isi kandungan, sistem navigasi dan struktur reka bentuk yang diperlukan. Ia dipilih kerana menawarkan pelbagai format fail untuk digunakan dalam web yang dibangunkan. Selain itu, periksian ini juga boleh diintegrasikan dengan pengaturcaraan yang mampu menyimpan aturcara pangkalan data yang tidak terlalu besar bagi membolehkan paparan dibuat dalam periksian tersebut. Samping itu, setiap dokumen HTML mempunyai nama dan alamat yang unik di World Wide Web. Pembangunan portal dakwah ini dilakukan secara prototype offline. Objektif kedua, menganalisis keperluan pembangunan portal dakwah dalam kalangan belia Islam di negeri Johor. Berdasarkan kajian yang dilakukan, 4 konstruk utama memperoleh nilai min yang sangat tinggi. Dari segi kebolehgunaan, dapatan kajian menegaskan bahawa portal dilihat sebagai anjakan paradigma dalam proses penyebaran dakwah, memandangkan masyarakat pada hari ini lebih terdedah kepada penggunaan teknologi, khususnya internet sebagai pemangkin penyebaran dakwah yang bersifat semasa. Dari segi kebolehbelajaran, dapatan kajian ini menyatakan bahawa oleh kerana objektif utama dakwah adalah untuk menyampai, menarik dan mempengaruhi manusia untuk menerima dan mempraktikkan ajaran Islam, maka dengan adanya teknologi pelaksanaan dakwah adalah lebih mudah, terurus dan bersistem. Penggunaan teknologi dalam dakwah dapat memberi kesan yang positif kepada manusia dan proses pembelajaran sepanjang hayat. Dari segi kredibiliti maklumat, kajian menyatakan bahawa aspek kredibiliti dilihat sebagai asas penting terhadap pemerolehan maklumat di alam maya. Kredit maklumat juga merupakan pusat dari sesuatu sistem yang mana sekiranya maklumat tersebut tidak mempunyai kualiti, masyarakat tidak melihat sumber itu sebagai sumber yang boleh dipercayai.
Kredibiliti maklumat juga menjadi elemen yang sangat penting dalam mempengaruhi khalayak untuk menggunakan suatu teknologi yang menyalurkan maklumat. Manakala dari segi elemen maklumat dakwah, kajian mendapati bahawa terdapat kaitan positif di antara kehendak pengguna melalui penggunaan sesuatu teknologi bagi mendapatkan maklumat. Objektif ketiga, menganalisis portal e-dakwah berasaskan model ARCS. Paparan menunjukkan keempat-empat konstruk dalam model ARCS, iaitu elemen perhatian, elemen perkaitan, elemen keyakinan dan elemen kepuasan memperolehi nilai min yang sangat tinggi. Bagi attention ataupun perhatian, kajian mendapati purata min bagi elemen perhatian mempunyai hubungan yang tinggi, di mana portal ini mampu merangsang sikap ingin tahu di kalangan responden terhadap portal yang dibangunkan. Relevance, kajian membuktikan responden telah mengaitkan pengalaman kehidupan mereka dengan isi kandungan maklumat dakwah. Confidence ataupun keyakinan, kajian mendapati responden menyatakan keyakinan untuk meneruskan penerokaan kerana maklumat telah disusun dengan mudah menggunakan contoh-contoh yang jelas. Dan satisfaction ataupun kepuasan, kajian mendapati elemen kepuasan yang diterapkan melalui portal e-dakwah berkeputusan positif dalam menimbulkan perasaan positif pengguna tentang pengalaman pembelajaran yang diperoleh. Kepentingan kajian. Pertama, kajian ini telah menyediakan satu kerangka yang boleh diguna pakai untuk membangunkan lagi usaha penyebaran dakwah. Yang kedua, model yang digunakan dilihat dapat memanfaatkan lain-lain penyebaran maklumat dakwah bagi mewujudkan persekitaran penyampaian dakwah yang berkesan dan menarik. Dan yang ketiga, kajian ini juga menyediakan alternatif kepada pihak yang berkaitan, khususnya institusi agama, bagi tujuan penyampaian maklumat dakwah. Kajian ini telah menjalinkan hubungan kerjasama dalam kalangan institusi agama di negeri Johor, terutamanya Majlis Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, Jabatan Mufti Negeri Johor dan NGO Islam yang bergerak aktif. Ianya diharap memperkukuhkan lagi keberkesanan program yang dianjurkan. Yang kedua, mengemaskini dan menyelaraskan bahan-bahan maklumat dakwah dalam satu pangkalan data ataupun one stop center. Dan yang ketiganya, hasil kajian membantu menyelaraskan maklumat bidang tugas dan peranan institusi agama dan mempercepatkan maklumat dakwah sampai kepada orang awam. Sebagai kesimpulan, model ARCS dijadikan panduan untuk merangsang dan meningkatkan motivasi pengguna ketika melayari portal e-dakwah. Dalam kajian ini, unsur motivasi ARCS diterapkan dalam penggunaan teknologi bagi penyampaian dakwah melalui portal e-dakwah. Lantaran pengguna media sosial zaman sekarang yang merupakan generasi yang sudah terbiasa dengan penggunaan peralatan ICT seperti komputer, telefon pintar, internet dan lain-lain. Oleh yang demikian, kajian ini akan memanfaatkan pengetahuan sedia ada pengguna mengenai penggunaan teknologi dan menggunakannya dalam penyebaran dakwah. Dan akhirnya, model RCS menyediakan kerangka yang kuat untuk mereka bentuk dan mengekalkan motivasi terhadap bahan dakwah yang dipaparkan melalui pembangunan portal e-dakwah sebagai salah satu strategi penyampaian dakwah. Ia diharap mampu memperkukuhkan keberkesanan program-program dan maklumat-maklumat dakwah yang akan disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.